Hello anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sudah bersedia untuk bersama Cikgu Mama lagi pada pagi ini? Cikgu Mama doakan dari jauh, semoga anak-anak Mama sentiasa sehat dan dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama keluarga tersayang di rumah. Jadi, hari ini pastikan anak-anak bersedia mental, fizikal, dan segala peralatan untuk belajar agar dapat mengikuti PDPR dari rumah bersama Cikgu Mama sehingga selesai. Ya, anak-anak yang tersayang. Jadi, anak-anak jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Olumis Mama Fatihah atau Cikgu Mama Fatihah, guru bahasa Melayu Anda. Ya, jangan lupa like dan subscribe dan share kepada kawan-kawan yang memerlukan. Ya anak-anak, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Mama. Hari ini kita bersama lagi dalam kelas bahasa Melayu tahun 3 Riang Ria bersama Cikgu Mama Fatihah. Jadi, Cikgu Mama harap anak-anak semua telah bersedia untuk meneruskan pelajaran dari rumah pada hari ini. Ya? Baik, seperti biasa kita berjumpa dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 dari Cikgu Mama Fatihah. Khas untuk anak-anak yang hebat hari ini. Oke, jadi diharap semua sudah bersedia. Ya, semoga anak-anak semua sehat hari ini agar dapat menerima pelajaran baru lagi pada hari ini. Ya, seperti biasa, Cikgu Mama mahu anak-anak sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 halaman 71. Okey, seperti yang Cikgu Mama tunjuk. Ya, nampak kan seperti yang Cikgu Mama tunjuk depan skrin ni. Okey, jadi anak-anak yang belum sediakan buku teks, alat tulis, buku tulis, bolehlah bersedia sekarang. Ya. Baik anak-anak. Ya, kita berada dalam tema 11, iaitu menghormati budaya kita. Dan kemahiran kita hari ini ialah menulis. Ya, hari ini anak-anak semua perlu menulis. Boleh? Jadi, kita lihat dulu. Okey, standar kita hari ini, standar kandungan untuk halaman ini 3.3, yaitu menghasilkan penulisan. Kemudian standar pembelajaran 3.3.1, yaitu menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif. Roman 2 yaitu secara berpandu. Berpandu maksudnya anak-anak akan menghasilkan isi kerangka dan juga karangan penuh berdasarkan panduan. Jadi, akan lebih memudahkan untuk anak-anak menghasilkan karangan pada hari ini. Ya. Jadi, selepas kita belajar ini, diharap anak-anak, ya, pada akhir pembelajaran, anak-anak atau murid-murid yang Cikgu Mama kasihi akan dapat mengenal pasti isi kerangka dan menghasilkan karangan penuh secara berpandu. Ya. Terlebih dahulu kita lihat dulu arahan. Boleh? Baca keseluruhan teks yang terdapat dalam kotak berwarna kuning. Ya, dalam buku teks tadi. Nampak? Ingat? Lihat semula slide sebelum ini atau buku teks yang ada di depan kamu sekarang.
Ya. Baca isi kerangka kerangan pada petak sebelah kiri. Ya, petak yang sebelah kiri. Kemudian, lengkapkan isi kedua dan ketiga dengan merujuk kotak berwarna jingga di bawah kotak kuning tu. Ya, ada kotak di bawah kotak kuning tu ada 2 petak atau kotak berwarna jingga. Itu sebenarnya adalah isi kerangan yang boleh kamu guna. Atau jika anak-anak hebat, bijak, bestari, boleh guna isi kerangka sendiri. Kamu fikir isi kerangka yang sesuai. Ya, kamu boleh guna yang kamu punya sendiri, idea sendiri. Tetapi pastikan bersesuaian dengan topik kita hari ini. Ya. Kemudian arahan ketiga. Baca kerangan pada petak sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Sebelah petak kuning tadi, yang kiri adalah isi kerangka kan? Dan sebelahnya tu ialah kerangan penuh sebenarnya ya. Itu kerangan penuh. Kamu kena lengkapkan perenggan yang pertama. Ya. Perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga dengan memasukkan isi-isi kerangka sambil menambah ayat-ayat kamu sendiri. Ya? Okey. Jadi, anak-anak kena lihat betul-betul buku teks itu di samping kamu dengar apa yang Cikgu Mama katakan hari ini. Ya, sayang? Tengok di sini. Ya? Cara-cara menulis kerangka kerangan dalam buku tulis. Ya, dalam buku tulis kamu. Contohnya, ya, buku tulis ini. Ini buku tulis kamu. Ya, cara kamu tulis di sini. Satu muka surat ini kamu khas untuk isi kerangka kerangan dahulu. Ya, khaskan untuk isi kerangka kerangan. Kamu tidak perlu buat petak seperti petak kuning ya, tak perlu. Ya. Jadi apa yang perlu kamu tulis ialah yang pertama, tulis dulu isi kerangka kerangan. Pendahuluan. Hubungan rapat selain keluarga. Kalau kamu tengok di atas tu, dia sudah isi yang lengkap untuk perenggan pertama pendahuluan. Kan? Dan kalau kamu tengok kerangan sebelahnya tu pun sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kemudian kita masuk dalam isi pertama, perenggan kedua. Jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Di situ juga sudah lengkap kan? Lengkap isinya, tetapi kamu perlu lengkapkan pula kerangan perenggan keduanya. Betul tidak? Sebab perenggan kedua tu belum lengkap sepenuhnya ayat tersebut. Jadi kamu gunakan isi pertama, iaitu jaga tutur kata, elak bahasa kasar, di samping kamu tambah ayat atau frasa-frasa ayat kamu sendiri agar ayat kerangan kamu tu lebih menarik. Tetapi jangan lupa masukkan isi pertama ya yang telah diberi dalam buku teks itu. Dan yang ini kamu lihatlah ya, kamu lihat yang isi kedua tadi. Isi kedua tadi dan juga isi ketiga dalam buku teks tu. Kamu lihat di situ. Kamu boleh rujuk buku teks halaman 71 atau murid bina isi kerangka sendiri yang sesuai dengan keperluan tajuk kerangan. Sudah Cikgu Mama sebut tadi kan? Atau kamu guna isi yang terdapat di bawah petak kuning ada 2 petak jingga tadi. Kamu boleh guna yang itu. Ya, boleh anak-anak? Okey, Cikgu Mama tunjuk lagi. Kalau anak-anak kurang faham, Cikgu Mama tunjuk. Yang ini maksudnya. Ya. Okey, ini yang perlu kamu lengkapkan ya. Isi kedua dan isi ketiga. Ya, isi pertama tadi sudah lengkapkan. Tapi perenggan pertama dia tadi belum lengkap. Kamu kena lengkapkan ini menggunakan isi ini. Jadi yang saya kata kamu boleh guna tadi dalam petak jingga ialah ini. Ini dia. Kamu boleh ambil. Ini boleh jadi sebagai isi kedua. Kamu salin di sini.
Kemudian isi ketiga tu kamu boleh guna. Atau kamu guna kamu punya kerangka sendiri. Ya, boleh. Dan kita lihat untuk isi kerangka penutup di sini. Sudah juga diberi dan lengkap. Dan ayat perenggannya juga sudah lengkap. Yang ini tak perlulah kita ubah apa-apa. Ya anak-anak, jelas kan? Lihat ya. Lihat cara menulis menggunakan buku tulis. Yang ini Cikgu Mama mahu anak-anak ingat sampai bila-bila. Setiap kali kamu menulis sebuah karangan lengkap, pastikan cara menulisnya dengan betul. Ya, perhatikan buku tulis itu. Kamu anggap buku tulis kamu. Oke, contoh sini. Sini kamu tulis hari. Contohnya hari Isnin, kemudian bahasa Melayu, kemudian tarikh. Ini biasa kan? Untuk semua mata pelajaran pun selalu kamu akan buat. Betul kan? Baik. Jadi, tajuk kami bersahabat kamu tulis di tengah-tengah kemudian garisi. Tapi jangan lupa untuk aktiviti itu, aktiviti menulis karangan berdasarkan kerangka. Salin dulu arahannya di atas tu. Barulah tajuk kami bersahabat. Kemudian kamu lihat ada Cikgu Mama tunjuk nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Itu maksudnya perenggan. Jadi, anak-anak tengok. Perenggan pertama Cikgu Mama arahkan apa dia? Perkataan pertama ditulis rapat dengan garis buku. Nampak? Ini garis. Ya, perkataan pertama situ ialah sahabat. Sahabat tu bermula di tepi garis itu maksudnya. Ya. Kemudian sambung jika tidak mencukupi, sambung di garis bawah. Okey, itu cara menulis sebuah karangan. Dimulai dengan perenggan pertama tu dari tepi garisan. Kemudian apabila kita beralih ke perenggan kedua, seterusnya ketiga, keempat dan kelima. Barulah perkataan pertama tu kita jarakkan gunakan jari kelingking. Jari kelingking dia bermula ke dalam sedikit. Ya, ke dalam sedikit. Begitulah juga dengan perenggan ketiga, keempat, kelima. Dia macam tu. Dan apabila kamu melangkah ke perenggan kedua, pastikan satu baris ni kosong. Ya, jadi baru kamu mulakan perenggan kedua tu di sini. Supaya nampak lebih kemas, bersih, mudah dibaca, mudah disemak oleh guru. Ya, mudah disemak oleh Cikgu Mama. Ya, anak-anak. Jadi lihat di situ, di slide Mama. Nombor 2 tu kamu perlu lengkapkan. Ada kan garis-garis kosong, panjang tu. Kamu isi. Begitu juga dengan perenggan ketiga dan keempat. Yang kelima juga lengkap. Itu ialah bahagian penutup. Ya. Jadi, kamu lihat situ ada juga di dekat nombor 3 tu ada petak kuning. Apa yang Cikgu Mama letak situ? Cikgu Mama tulis penanda wacana. Ya, dalam karangan anak-anak biasanya ada penanda wacana kita akan guna untuk menyambung dari perenggan ke satu perenggan supaya binaan perenggan kita tu dia akan lebih menarik, ya, dia akan lebih kemas, dia ada kesinambungannya, ya. Contohnya kita boleh guna seterusnya, selain itu, meskipun, walau bagaimanapun, di samping itu dan banyak lagi. Dan dalam buku teks ini ada ditunjukkan kan? Penanda wacana itu digunakan. Dan apabila kita guna penanda wacana seperti seterusnya, di hadapannya mestilah ada tanda apa? Koma. Ya, koma. Barulah kita sambung ayat itu. Ya, anak-anak. Dan gunakan ayat kamu itu berdasarkan isi kerangka tadi. Ikut perenggan. Ya sayang, boleh ya? Cikgu Mama yakin anak-anak Mama ni boleh menulis dengan baik, ya? Baik, jadi Cikgu Mama rasa itu saja penerangan Cikgu Mama hari ini. Cikgu Mama yakin anak-anak Mama telah faham apa yang Cikgu Mama ajar hari ini, ya?
Jadi, sebelum mulakan tugasan, baca doa penerang hati, mohon supaya Allah beri kita fikiran yang baik, ya, permudahkan urusan kita untuk belajar sebagai anak-anak. Ya sayang, boleh jadi. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Ya, bye.